Macam Uyu. Oh yo, apa tu? Oh, okay. Alright guys, teruskan live kita tengok apa share ni kali ni. Kita nak Yeza guys. yes, sekejap kita tengok jap. Tuan Juki makin kurus tu. Serius lah. Oh, tuan Ini dia Tuan ada Zuki ada puasa main 6 lagi. lagi ni. Tambah puasa 6 lagi ni. Oh, dahsyat. Seperti puasa Alhamdulillah, setahun. ada. Mazuki puasa setahun kan. Tu dia barokah. Bagi alamat rumah Mazuki nak hantar barang tu. Bagi alamat. Ada betul memang nampak kurus lah. Lebih kurang sekilo lah insyaAllah. Sekilo. Ada ni sahabat kita Johan tanya dah berapa member sign up duit saham. Sekarang ni untuk early bird dah habis dah guys. So teruskan register untuk tier yang kedua apa? Gold apa? Apa Gold tu memang gold. Cuma harga dia yang harga promo hari tu dah habis lah. Dah habis. Yes. Itulah kurang lambat sangat. Yang mana cepat yang itu yang berjaya. Betul. Alright, teruskan share guys, teruskan share. Okey, mantap. Okey, kita dah boleh mula dah kot ni. Sudah habis guys. Dia macam vaksin lah sekarang ni. Buka tak sampai setengah jam habis dah. Right? So, sekarang harga promo. Admin kita kata sekarang ni tengah harga promo pula. Okay. Macam vaksin Tuan Zuki power. Betul yang tu. Analogi tu power tu. Barang panas. Okey. Boleh ni kot. Ni. Itu dia. Boleh mula tu. Yes, Zah. Okay, jom kita start. Nombor pelengah masa ada 123 orang. Alright, okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua kita punya student sekalian. Yang pertamanya, follow sekalian dan like-likers dan pendengar untuk malam ni. Alright. So, sebelum kita start ni, macam biasa kita nak doakan anda semua dalam sihat sejahtera dan dijauhi dari segala malapetaka COVID-19, all time high dan sebagainya. So kita harap anda semua duduk rumah dan follow SOP. Okay guys, so kita berada kepada market ni. Senang cerita kalau kita tengok pergerakan pasaran global, kita nampak dalam masa 2 hari ni kita nampak benda yang kita panggil relief rebound. Okay, relief rebound ni adalah satu rebound yang akan keluar selepas kejatuhan yang dahsyat. So, persoalan dia dekat sini adalah relief rebound ni dah berlangsung sejak hari kita ambil daripada hari Jumaat Lepas Raya tu, Jumaat minggu lepas. So, dah nampak dalam 3-4 hari berturut-turut naik ke atas. So, dalam pergerakan kali ini kita nampak Nasdaq dan juga S&P 500 bergerak sekali. So, apa Nasdaq, apa S&P 500? Okay. Nasdaq adalah satu indeks yang menunjukkan pergerakan saham-saham teknologi. S&P pula dia lebih berkeseluruhan. Kita ambil energy dalam tu, financial dalam tu, industrial, material, property, semua dalam tu. Tapi Nasdaq hanya fokus yang besar-besar tu semua. Dia non-financial sebenarnya, tapi dia dominasi oleh teknologi. Tapi sebelum ni kita nampak indeks ataupun market Amerika naik, tapi tech stock jatuh bawah. Tapi kita nampak sekarang ni tech stock start naik, start memerlukan pergerakan. Tetapi benda yang anda kena tahu adalah pergerakan ni adalah uneven. Uneven ni bermaksud dia bukan bergerak selari. Semua tech stock boom naik sekali macam beberapa bulan sudah. Semua tech stock boom betul-betul. Ini dia lain sikit guys. Okay? Kita ambil $1 trillion stock seperti apa? Seperti Microsoft, seperti Apple, seperti Google, seperti Amazon. Okay? Ini adalah geng-geng $1 trillion stock. Bagaimanakah $1 trillion stock ni bergerak? Okay. So kita nampak pergerakan-pergerakan yang besar hanyalah pada Microsoft. Yes, Microsoft betul. Microsoft kita nampak pergerakan besar di situ. Apple tidak membuat pergerakan yang besar. Agak lemau guys. Amazon lemau guys. Amazon tidak melakukan pergerakan yang besar. Kita dapat Google, yes, Google buat pergerakan yang besar. So, selain seperti CRM, Adobe, so pergerakan yang boleh kata agak lemau dan tidak menunjukkan pergerakan yang padu lah. Okay, apa yang padu? Siapa yang bergerak? Okay, apa yang bergerak adalah chip maker guys. Okay, chip maker ni datang apa ni? Chip maker ni adalah semiconductor guys. Okay, semiconductor seperti apa? Seperti kita ada AMD, Nvidia, kita ada Micron. Kita ada pergi stok-stok seperti Intel, seperti Texas Instruments, seperti NXP,
Semua geng-geng ni melakukan kenaikan guys. Alright. So kita nampak pergerakan yang uneven dan lebih kepada orang kata lebih kepada chip maker. Tetapi kita di sini kita nak cakap yang pergerakan ni, persoalan ni sekarang adalah itu adalah benda yang dah lepas. Persoalan ni sekarang adalah apa kita nak buat dan apakah benda yang terbaik, strategi yang terbaik untuk kita gunakan. Okey, kita dah cakap beberapa kali sebelum ini, fokus kita adalah fokus kepada saham-saham yang telah membuat H2. Okey. So apa kita nampak kejatuhan yang berlaku dalam masa beberapa minggu dan beberapa hari sebelum ni adalah kejatuhan yang bagus. Sebab apa, pergerakan market ni kita tahu memang akan bergerak ke atas, tetapi kita kena layan dia punya wave, right? Dia punya ombak. So pembelian under Team Stallion hanyalah dibuat sekiranya saham-saham itu telah membuat kejatuhan ke bawah dan telah mengeluarkan satu signal dia panggil H2. Okay? H2 adalah satu signal yang boleh kata reliable bila market bergerak zigzag, dan kalau kita dapat H2 itu adalah orang kata kita punya license to kill, okay, license to shoot, macam itulah. Okay? So kalau kita tengok saham-saham yang seperti saham-saham penggerak utama yang orang kata saham-saham penggerak dunia punya teknologi lah, Apple lah, okay, Apple. Di manakah Apple sekarang? Okay, Apple sekarang ni, kalau hari ini market dah buka setengah ni, kita nampak pergerakan ni adalah pada H4, right? H4, maknanya H2 dia adalah pada hari Jumaat lepas guys. Jumaat lepas adalah H2 untuk Apple. So kita nampak Apple ni dia tak bergerak sebesar stok-stok yang lain, teknologi yang lain seperti Nvidia and the gang, Ahmad semua tu, tetapi pergerakannya slow and steady. So sekiranya anda nak swing, ni lebih kepada swing. Apa saya cakap ni lebih kepada swing. Maknanya kita punya time frame adalah dalam 1.5 ke 2 bulan, right? Tapi kalau dapat awal tu baguslah. Kita tutup lah option tu. So orang kata H2 ni, bila H2 tu keluar, dia memberi kita lesen atau memberi kita justification yang orang kata strong untuk kita masuk. As simple as that. So itu sahaja. So kita nampak Apple dah berada di pada paras H4. So stok-stok lain yang bukan orang kata yang bukan tak, seperti kita tahu ada student dia review Starbucks. Starbucks pun hari ini berada pada paras H4 juga. Okay, next kita tengok saham-saham besar consumer yang orang kata anda boleh consider sebab dia belum keluar H2. Dia adalah benda saham yang anda boleh tengok, dia belum keluar H2, dia baru H1. Okay, dia baru H1. Ni adalah satu saham dia namakan Nike. Okay, Nike adalah satu saham orang kata kalau anda ada horizon dalam sebulan setengah ke 2 bulan, ini adalah satu saham yang anda boleh tengok guys. Alright, sekiranya H2 tu keluar, kita boleh kita boleh masuk. Sebab apa? Bila kita cerita yang hangat dalam market ini sekarang adalah, kita tahu pasaran orang kata negara-negara developed market. Okay, negara developed market. Developed market ni apa? Negara membangun. Apa negara membangun ni? Negara orang kata developed market dengan negara-negara maju lah, negara maju seperti US. Okay, US, kita ambil Europe, right? Europe. Dan kita ambil satu lagi, ini adalah emerging tetapi boleh dimasukkan dalam kategori ini seperti China. Okay, so kita ada US, kita ada Europe, kita ada China. 3 market besar dunia ni sekarang ni orang kata berada di fasa-fasa hujung untuk pembukaan, reopening guys. Okay, reopening bermaksud engkau nak pergi makan dengan saudara tak payah pakai mask, pergilah. Nak buat parti, pergilah. Nak buat festival, buatlah. Kita buka, nak buat seminar ke apa ke, nak melepak ke, nak pergi surau ke, nak pergi disco ke, pergilah. So ini fasa-fasa terakhir untuk membuka ekonomi seluas-luasnya disebabkan oleh vaksin mereka telah mencapai nearly 80% untuk single dose. Nearly 80% guys untuk single dose. So dia dah membuat satu herd immunity, dan bila pembukaan dilakukan, kita boleh nampak satu transition yang mencanak akan berlaku kepada saham-saham yang akan mengangkat reopening ataupun pembukaan ekonomi ni. Antara salah satunya adalah kita boleh nampak kat sini saham-saham consumer.
consumer yang okay, consumer contoh, kita ada Starbucks guys. Alright, kita ambil kat Malaysia je. Kalau Malaysia, let's say government tak ada restriction, confirm Starbucks tu penuh betul. Kita tak McDonald faham penuh. So kita nampak saham-saham bila pembukaan ekonomi ni, saham-saham Starbucks, seperti Nike, seperti McDonald, seperti saham-saham kita ada Under Armour dan kita ada cosmetic stocks. Cosmetic stocks yang power, insyaAllah kita akan review dengan student dekat WhatsApp ni. Kita ada banyak free time hari ni, so kita akan review. So through WhatsApp lah. So ada beberapa seperti banyak lagi orang kata stok-stok pembukaan ni yang patut syariah, yang kita boleh fokus pada paras H2 guys, alright, di dalam consumer. So kenapa tak fokus tech? Okay, bukan tak fokus tech. Tech ni okay. Tech ni kita boleh fokus. Tapi bila kita cerita pasal pembukaan ekonomi secara menggila, so kita nampak tech ni yes boleh perform. Tech memang akan perform selama-lamanya. Okay. Kalau ikut kadar sekarang ni. Tetapi bila kita dalam konteks pembukaan ekonomi ni, lebih baik kita fokus kepada value names yang setanding dengan apa yang saya cakap tadi. Okay. Contohnya apparels. Untuk apparel ni sebenarnya dia ada banyak. Tapi apa yang core dia adalah yang kepala dia, kita ada Nike. Okay, Under Armour pun anda boleh tengok juga. Dan kita ada apa? Kita ada Lululemon anda boleh tengok juga. So ini adalah soal-soal nanti kita akan cuba draftkan, kita akan cuba bagi dekat WhatsApp group student, alright? So orang luar boleh dapat ke? Tak dapat je. Okay, minta maaf. Okay guys, so itulah tema dia hari ni. Okay, tema yang kita cakap, kita cerita hari ni adalah cerita tentang kenaikan yang boleh kata konsisten dan reliable. Okay, konsisten dan reliable. Tech tu adalah betul, kita tahu tech adalah kuat, tetapi konsisten dan reliable dalam masa sebulan ke 2 bulan akan datang adalah saham-saham dalam segmen pembukaan. Cuba anda brainstorm sekejap, anda fikir. Okey, kalaulah tiba-tiba kerajaan hilangkan MCO kat Malaysia ni, mana nak kau pergi? Mana tempat pertama kau pergi? Shopping mall, minum kopi, contoh. Itu benda-benda yang anda boleh brainstorm dan kita boleh bawa ke table discussion di dalam WhatsApp group, kita akan discuss. So kita akan list down kan, saya akan cuba cari nama-nama consumer yang dijangka boleh mendapat impact daripada pembukaan habis-habisan pasaran Eropah, pasaran US dan pasaran di China guys. Alright, itulah satu pembukaan pembukaan yes, holiday. Betul. Kita ada apa? Kita ada contoh. Okey, contoh kita ambil satu Delta Airlines guys. Alright, Delta Airlines di US. Delta Airlines sekarang H berapa? Hari ni baru H1 guys. Hari ni Delta Airlines baru H1. So banyak lagi macam kita ada gang and the gang. Delta Airline and the gang. Naik Asia tu itu jurisdiction Marzuki itu. Okay. So, okay guys, itu cerita dia. Tema adalah pembukaan ekonomi. So, kita boleh nampak dalam masa setahun akan datang, ekonomi negara maju ni akan bergerak jauh lagi laju daripada negara membangun. Sebab kita masih lagi struggle guys. Okay. Malaysia masih lagi struggle, Korea masih lagi struggle, Thailand masih lagi struggle, Indonesia struggle, Taiwan struggle guys, Singapore pun struggle lah. COVID mengganas dan vaksin dia tak berapa nak cukup dari segi supply dan juga dia punya procurement tak betul-betul mantap guys. Okay, so macam biasalah Mak Saleh ni bertindak sedikit selfish untuk memborong beratus-ratus juta vaksin untuk negara mereka. Dan dia letak kita pada ujung-ujung je guys. Okay. So in the next 12 months ni pergerakan ekonomi adalah tidak balance kan. Okay. Kita ambil uneven recovery. So kita nampak recovery akan berlaku lebih awal di pasaran US, Europe dan juga China dan lebih lambat di negara membangun atau emerging market seperti Malaysia dan gang. Tetapi kita boleh tengok dan kita boleh ambil sebagai, kalau nak main bursa, kita boleh ambil itu sebagai satu benchmark guys. Alright? Benchmark. Contoh, kalau kita cakap Asia, betul ke? Yes, kiranya anda ada holding power, Asia, Malaysia Airport adalah salah satu nama-nama antara nama-nama pembukaan yang paling padu di Malaysia. Asia sebab apa? Asia, nearly 60% capacity seat tu adalah disumbangkan daripada domestic travelling guys. Alright? So sekiranya kita dah buka boleh travel domestik, memang ganas lah.
So tembak AirAsia, KL Kota Baru tu hari-hari penuh je flight guys. Alright. So basically itu adalah nama-nama pembukaan yang anda boleh fokus. So kat global ni dia ada nama-nama pembukaan, cuma dia kena kaji sikit lah. So besok cuti, so malam ni kita akan cuba memberikan nama-nama yang nama pembukaan, dan sekiranya tidak malam ni kita bagi besok lah. Right. Okay guys. So lagi satu saya nak highlight adalah benda-benda yang kita cerita tentang keadaan market sekarang ni. Keadaan market sekarang ni kalau kita nampak dia macam, kita tahu dia masih lagi orang kata nak kata positif gila-gila tu tidak, nak kata negatif gila-gila tu tidak. So, apa saya sampaikan kat sini adalah, sehingga anda tidak mempunyai holding power atau anda nak buka option seminggu, 2 minggu, nak trading, nak main earnings, itu adalah bahaya guys. Alright, adalah bahaya. Sebab apa? Kita tengok pas-pas earnings memang tidak memberikan satu momentum atau impact yang padu kepada market. Okay? So, kita tidak galakkan untuk memain benda-benda yang seperti seminggu, 2 minggu nak merempit sekejap. Itu memang bahaya guys. Right? Memang bahaya. So, saya nak anda, kenapa bahaya? Anda kena faham. Yang pertamanya, kita tengok market seperti di US ni, over the last few months telah didominasi, has been dominated by retail investors. Retail, okay? Retail ni yang menggila dalam market ni. Duit banyak, kerajaan dia bagi duit, saving banyak, tak pergi travel, so dia hentam market. Okay? So apa yang dia hentam? Dia hentam benda-benda seperti Tesla guys. Right? Tesla dekat mana sekarang? Tesla sekarang ni agak pisang guys. Agak pisang. Sebab apa? Daripada bulan 1 hari tu, dah jatuh. Dah berapa persen dah ni? Kejatuhan ni agak dahsyat guys. Okay? Daripada bulan 1 punya peak tu sampai sekarang, dah dari 30%. Sebabkan oleh Bitcoin pun jatuh tu boleh. So sekarang ni ramai duit-duit masih lagi sangkut di Tesla dan juga di Bitcoin. So ramai duit, orang kata unprofitable position dekat market ni. Unprofitable position. So untuk membuatkan market ni naik ke all time high, boleh, bukan tidak boleh. Tetapi perjalanan dia orang kata tak semudah yang dulu guys. Right? Tak semudah yang dulu. Mungkin dia akan, okey, pada pandangan saya lah, saya peribadi, personal, kita nampak pergerakan dia mungkin akan lebih kepada gradual. Okey, gradual maknanya dia akan ambil masa dia sedar dah ke atas dia macam tu. Dia tak ada macam kita nampak hujung tahun lepas, betul, Disember, Januari yang sar naik all the way macam roket. Dia susah nak ada macam tu guys. Alright. So itulah cerita dia. So bagi saya, kita boleh fokus sampai sama pembukaan. Antara ini yang saya dah bagi tadi adalah seperti Nike, Under Armour, Lululemon. Kita cerita tentang airlines kat US, right? Itu adalah nama-nama yang mungkin boleh dapat impact. Seperti oil and gas pun boleh juga guys, right? Oil and gas kat mana sekarang? Okay. Kita tengok satu stock oil and gas yang terbesar, SLB. Okay. SLB ataupun Schlumberger tengah buat correction, dan mungkin ada peluang kat situ. Kita dapat Exxon Mobil pun tengah buat correction guys. Alright. Kita nak buat Chevron kat mana pula Chevron pun tengah buat correction guys. So nama-nama pembukaan ini mungkin kita boleh tengok untuk mengambil signal H2 untuk dia memberi kita satu, orang kata, dimension baru ataupun idea yang baru selain teknologi stock. Sekiranya anda rasa teknologi stock ni lemah dan sebagainya. Alright. So itu adalah cerita dia, dan itu adalah orang kata intipati yang saya nak cuba sampaikan. Hari ni dia panjang sikit sebab apa, esok cuti. Itu cerita dia guys. So kita ada 148 orang kat sini. Saya nampak ada komen ni. So orang kata, saya nak anda, sekiranya anda yang masih lagi belum register untuk duit saham, anda boleh register hari ini, right? Sebab apa, early bird dah habis. So sekarang ni ada masih lagi tiket-tiket yang bukan early bird lah, right? Tapi harga sekolah ni harga lah. So bila tiket tu dah habis, dia ada tiket tu, harga dia akan pergi ke harga Yahudi, tu mahal. So jangan sampai lambat yang mahal, tak ada belah kasihan dia guys. So itulah cerita dia. So saya harap anda semua dapat sesuatu hari ni. So nak sembang cerita je macam tak berapa nak best. So kita nak panggil Tuan Loman. Dia nak tengok dari segi teknikal, apakah perjalanan market ni ataupun apakah view daripada teknikal.
adakah kita nampak market akan terus bergerak melompat-lompat ataupun bertenang, sideways atau sebagainya. Okey, kita tengok bagi Tuan Roman sikit review. Tengok macam mana. Kita kira Alright. wave sikit. Mantul. Alright guys. Okay. So macam biasa, kepada siapa yang belum share lagi, tolong share guys. Sebelum kita mulakan kita punya agenda untuk hari ini guys. Alright, so seperti tajuk kita hari ni. Korang tengok tajuk kita. Apakah tajuk kita hari ini guys? Tajuk kita, pentingnya tengok chart dan sabar tunggu signal. Apa benda tu? Sebab kalau kita tengok kita nak buat decision ni, kenapa pentingnya kita kena tengok chart? Sebabkan kita nak tunggu satu right entry guys. Sebabkan kalau kita tengok macam ada orang cakap, oh Bitcoin boleh pergi sampai 100,000. Tapi kita tengok apa yang berlaku sekarang guys, which is dia dah retrace 50% daripada harga dia guys. So 50% daripada harga dia. So sebab kalau kita tak tengok chart, kalau orang yang tak tahu tengok chart, maksudnya dia akan beli dekat atas tu. Dia ada FOMO tu, fear of missing out. Fear of missing out. Dia takut terlepas bus, dia pun main beli je dekat atas tu dan sangkut. Bayangkan kalau dia dah turun 50% ni guys. Masa 50% ni pula korang takut pula nak beli. Sepatutnya itulah idea dia. Maksudnya idea dia kita kena tengok chart. Kita kena tengok chart dulu. Sabar dan tunggulah signal. Jangan terkejar-kejar harga guys. Sebab market bergerak memang macam ni. The price dia naik, dia akan turun dulu dan baru dia akan naik balik. Sebab tu benda-benda yang dah naik kita tak banyak kita tak advise lah untuk anda semua beli. So kita kata tunggulah di bawah, barulah kita buat decision untuk beli ataupun tidak. Alright guys, so itu adalah secara ringkasnya untuk topik kita. Tapi memang sebenarnya kalau kita nak buat pembelian apa-apa pun kita kena tengok chart. Sebab itulah pentingnya technical guys. Kita nak tahu right entry. Fundamental pula macam mana? Fundamental pula kita tengok company ni bagus ataupun tidak. Itu adalah kita combinekan dua-dua tu jadilah satu strategi yang mantap lah guys. So nak tahu benda tu guys, klik register dekat Duit Saham ni guys. Banyak benda yang kita akan ajarkan dekat dalam Duit Saham ni. Alright. Adakah anda semua nampak saya sekarang ni guys? Sebab kat saya punya Facebook ni dia macam stuck. Cuba anda komen sikit. Adakah anda nampak saya punya video ataupun dengar suara saya dengan jelas? Cuba komen jelas dekat bawah tu guys. Cuba komen dekat bawah tu guys. Cuba komen kat bawah tu. Nak tanya, banyak kelas-kelas HAM tidak dibenarkan lagi. Betul ke tuan? Yang tak dibenarkan tu orang yang tak berlesen guys. Tu kena tahu benda tu. Sebab tu janganlah sebarang-barang korang nak pergi buat kelas-kelas kalau anda semua tak berlesen. Kena ada lesen guys. Alright. Okay. So kita nak proceed on kita punya chart kejap. Kita tengok apa yang berlaku dekat dalam US market. Jelas nampak handsome tuan je lah. Terima kasih guys. Alright, okay. Kita nak tengok dulu, kita nak tengok apa yang berlaku dekat dalam market kita. Okay. So, kita tengok dengan Dow Jones dulu guys. Okay, Dow Jones kalau anda tengok which is dia ikut kita punya analysis last week di mana kita menjangkakan dia mungkin akan buat rebound. Dia akan buat rebound and then dia akan mencari paras yang tertinggi sebelum ni guys. Sebabkan kalau kita tengok dekat sini and kalau kita tengok dekat sini after dia dah buat pullback, pullback ni pun kita dah bagi alert dah sebelum ni. Kalau anda tengok balik video-video kita sebelum-sebelum ni, kita dah bagi alert which is kita kata apa? Ada satu bearish divergence yang kita nampak dekat situ. Ada bearish divergence di mana volume tak align dengan kenaikan saham. So maksudnya mungkin akan berlaku sedikit pullback. So kepada siapa yang join live kita ni mungkin terselamat lah, tak terciduk dekat atas tu. Sebab kebanyakannya saham-saham kebanyakannya newbie ni suka kejar harga. Ni yang nak katakan ni pentingnya tengok chart. Sebab kalau kita tengok chart kita tahu which is dia dah agak lemah kat situ. Dia nak tunggu timing dia nak pullback dulu sebelum kita nak nampak dia nak naik ke atas balik. Tapi masa pullback ni pula tak ada siapa berani pula. Bila kita nampak okey kita dah cakap kat sini dia nak rebound naik ke atas. Masa tu dalam keadaan fear. Sebab apa? Panik, takut nanti kan beli kan jatuh lagi. Itulah kita kena belajar tengok chart ni guys. Itu pentingnya kenapa kita kena tengok chart. Sebab kalau kita tengok chart ni kita boleh nampak sebenarnya dia dah tunjukkan satu sign reversal di sini and then dia dah rebound.
rebound. Sekarang ni dia tengah cuba break this high ni dulu. Tapi saya personally saya bias more dia nak naik mencari dia punya high ni balik. Dia nak mencari dia punya high ni balik dan barulah dekat sini kita akan tengok adakah dia berjaya break this level ataupun tidak guys. Sebab kan macam Hafiz cakap tadi, market catalyst ni dia tak ada catalyst yang menarik sangat. Nak menarik pun tak, nak negatif pun tak. So basically kita boleh nampak kat sini dia nak kata push all time high balik mungkin agak susah sikit. Mungkin dia akan try bermain dekat area ni dulu. Dia akan buat satu ranging kat sini. Dia mungkin akan buat ranging dulu sebelum dia nak push price lagi sekali. Sebab kan kalau kita nak tengok dia nak push price ni dia kena ada satu catalyst yang menarik guys. Catalyst yang kuat boleh push price ke atas balik. Tetapi masa sini daripada bawah ni sampai sini adakah anda tak kita pun ada peluang untuk buat profit kepada student-student macam minggu lepas kita dah start share counter-counter yang ada potential and then dah pun almost hit kita punya target price lah. Macam saya ada share pasal Dropbox. Lepas tu kita ada share pasal apa satu counter lagi. Goodrex, apa benda tah nama dia punya pronunciation dia. Tetapi saham-saham tu adalah saham yang berpotensi and then dia dah almost hit kita punya target guys. Macam sebelum-sebelum ni walaupun market tengah jatuh masa tu, kita boleh nampak saham-saham related to oil pun rebound. Apa yang kita share dekat dalam kita punya video dengan ni lah. Kita share kat kita punya video dan kita share kat kita punya student lah. So itulah nak katakan ni, bila kita tahu walaupun market dalam keadaan yang bearish sekalipun, kita tahu apa kita nak buat lah, kita nak pilih sektor apa. Melainkan kalau contohnya memang dua-dua dah bearish, so maksudnya kita masa tu kita boleh stay away kejap daripada pasaran. Bukannya hari-hari kita nak kena ada position guys. Kita dah beli, kita tengok je pula, kita just monitor apa benda yang kita dah beli tu. Bukannya kita dah beli, kita dah jual, hari ni kita nak beli lagi. Tak guys, kita kena tengok market tu dekat mana, barulah kita buat decision dekat situ guys. Alright. Okay, so for this timing kita nampak dia memang boleh pergi ke this high lagi. Saya personally saya bias on dia boleh pergi naik mencari all time high dia. Tetapi mungkin dia akan tarik dulu sebelum dia nak push price ke atas. Mungkin dia akan bergerak dalam keadaan ranging dulu sebelum dia nak push price ke atas balik guys. Sebab kan macam saya cakap balik tadi, sebabkan tak ada satu catalyst yang betul-betul menarik yang boleh bawa market untuk pergi naik lagi ke atas lah. Alright, so itu adalah untuk Dow Jones. Macam mana pula dengan Nasdaq guys? Nasdaq ni memang mantul guys. Nasdaq ni ikut exactly kita punya analisis daripada sini guys. Maksudnya sebelum ni kita target dia nak jatuh. Dia nak jatuh, memang dia jatuh. Tetapi kita target dia nak jatuh ke area zone merah ni. Tetapi dia sampai sini, dia dah buat satu reversal kat sini dah. Bila dia buat satu reversal kat sini, okay, kita pun cakap okay, kita change kita punya view. So maksudnya sell off untuk kat momentum dekat sini dah start lemau. Dekat sini dia dah start buat satu reversal pattern. So kita menjangkakan dia mungkin akan rebound. So kita cakap kat student kita, okay, cuba cari opportunity to buy dekat saham-saham yang related to Nasdaq ni pula. And then kita boleh nampak macam saham-saham yang related to Nasdaq ni macam Amat, yang macam saham-saham yang related to chip maker ni dengan teknologi related lah. Cuma ada yang certain stock yang tak pergi juga. Maksudnya dia bukan semua teknologi pun yang memang pergi, tapi ada juga yang pergi kau-kau lah macam Amat. So kita boleh nampak lah saham-saham yang related to teknologi tu yang mana yang pergi. So dia memang ikut exactly kita punya analisis di mana dia dah pun rebound and then dia dah almost hit kita punya target ni. Macam kita tengok ni, nampak ni. Kalau kita tengok lower time frame kita ni, which is dia memang ikut exactly kita punya analisis di mana dia dah pergi, then dia buat pullback, then barulah dia gerak ke atas. Nampak ni? Kita target dia nak gerak ke atas mencari dia punya previous high dekat area 13,800 ni guys. Maksudnya kita nampak dia memang boleh pergi ke area 13,800 ni guys. So mungkin dia akan touch 13,800 ni, dan dekat sinilah yang kita akan tunggu sama ada dia boleh break new high ataupun tidak lah. Sebab kan, tapi saya personally saya bias more dia nak pergi ke sideways, dia nak buat ranging dulu. Dia nak buat ranging dulu guys. Dia nak buat ranging dulu macam ni. Sebelum dia nak push right. Macam saya beritahu tadi, tak ada satu catalyst yang betul-betul boleh push price ke atas lagi lah. So kita akan tengok time to time apa yang berlaku, apakah candle-candle yang terbentuk dekat dalam Nasdaq ni guys. So for this timing, direction ni adalah clear. Kita nampak dia boleh pergi ke paras 13,800 ni guys. So
sekarang ni baru nak masuk. Memang dah terlambat lah guys. Kita punya saham pun dah almost nak hit target kita dah. Kalau kita tengok kat sini, saham kita share pada minggu lepas, which is dia dah nak buat kenaikan dah almost 10% dah ni. Daripada kita punya entry. Daripada kita punya ni dah almost 10%. Ni, GoodRex ni. Dia dah hit kita punya target hari ni guys. Tahniah kepada student-student yang sempat. Ni, kita share kat sini guys. Ni. Last week kita share kat sini. Dah hit kita punya first target price kat sini. Dah 10% kat situ dah. So itu nak kata. Maksudnya dalam macam mana market pun kita tahu macam mana kita nak take opportunity kat situ lah. Alright. Okay. So back to kita punya analisis balik. Kita nak tengok on gold pula. Kita nak tengok on commodity. Yes guys, commodity market pun ikut exactly kita punya analisis guys. Last week kita target daripada sini, daripada dia dah touch dekat area 1870 ni, dekat zon merah ni, kita target dia akan buat pullback dulu, touch dekat 1850 dan dia akan rebound naik ke atas. Dia akan rebound naik ke atas, mungkin dia akan break di level lah. Tapi sekarang ni kita nampak dia dah pun break di level, baru je break. Dia baru je break. So apa analisis kita guys? Analisis kita maksudnya dia boleh pergi lagi naik ke atas ya. So for the next target, kita mungkin target yang pertama kita target di area 1900 ini adalah target yang pertama kita, dan 1900, and then adalah target kedua kita adalah di area 1930 ni, dan target ketiga kita adalah di area 1960 ni lah. Tapi saya memang personally saya bias more dia nak pergi ke 1960 ni. Tapi dalam masa dia nak pergi ke 1960 ni, dia akan buat ranging dululah, dia akan tarik dulu dan pergi naik balik, turun balik, naik balik, turun balik. Seperti macam tu. Sebab apa kalau kita tengok ni, memang kalau kita tengok, memang kalau anda tengok semua ni, nampak ni, lepas dia touch zone merah kita ni, dia turun balik, nampak ni. Dia touch sekejap je kat 1850. Terus dia naik balik. Dia terus naik balik dan dia dah buat satu high barulah kat sini. So dia tengah ranging, tengah mencuba untuk break this level. So sekarang ni first target kita adalah di 1900, dan di second target kita adalah di 1930, dan third target kita adalah di 1960 guys. So anda pun boleh juga take opportunity saham-saham yang related to gold juga guys. Maksudnya tapi kena cari right entry lah. Bukannya maksudnya dia dah masuk, dia dah naik. Macam kalau kita tengok saham-saham, banyakkan saham-saham yang related to gold, macam di Bursa Malaysia, banyak yang dia dah naik. Dia dah naik banyak sangat. Masa kat bawah tu korang tak nak beli pula. Ni dah naik mencanak satu batang marubozu, baru masa tu korang nak masuk. Itulah trader-trader baru ni. Maksudnya dia suka kerja hype. Memang kita tahu dia mungkin boleh naik lagi. Tapi kita paling penting ni sebenarnya kita nak menjaga kita punya risiko guys. Sebab tu kita kena tengok chart. Tengok chart dan sabar. Tunggu right signal barulah kita masuk guys. Alright. So itu adalah direction kita untuk gold. Macam mana pula direction kita dengan komoditi lain? Kita nak tengok. Alright. Nampak tu guys. Memang oil pun ikut kita punya analisis, di mana kita target dia nak rebound naik, mencari dia punya resistance level, and then dia mungkin akan buat reversal jatuh ke bawah balik guys. Tapi jatuh tu sekarang ni dia dah exactly dia jatuh jugalah. Dia jatuh, nampak ni. Dekat area ni. Nampak ni dia jatuh. Dia jatuh. So dia dah hit kita punya resistance dekat area 70 ni, dia pun buat correction, and then dia start to rebound balik. So apa yang kita boleh nampak kat sini? So mungkin oil ni dia bergerak dalam keadaan ranging dulu guys. Dia akan bergerak dalam keadaan ranging dulu sebelum dia nak push price ke atas balik. Sebelum dia nak break this level. Sebab kan macam saya cakap sebelum ni, which is area 70 ni adalah area resistance yang agak kuat juga. Sebab kan kita tengok dekat sini dah berapa kali dah dia cuba. 5 kali dah dia try to break this level, tak lepas lagi. So mungkin kali ni dia akan buat sideway dulu sebelum dia nak push price ke atas ni. Kalau dia berjaya break area 70 ni, memang dia boleh pergi ke area 80 ni guys. Area 80 ni. So saham-saham yang related to minyak pun akan start perform balik. So kita akan tengok adakah kita betul-betul dia boleh break this level ataupun tidak. To be safe, kita akan tunggu dia buat ni rebound dululah. Dia buat break ni dulu baru kita start to decide. Because of kita akan tengok saham-saham yang related to oil ni adakah menunjukkan signal-signal dia nak reverse. Kalau belum lagi, maksudnya kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Sebab kan mungkin dia akan buat bergerak dalam keadaan ranging,
then baru dia push price ke atas balik. So kita akan tengok dekat kita punya saham-saham related to oil lah, macam ExxonMobil, SLB, Chevron, Liberty, macam-macam lagi lah, banyak lagi saham-saham yang related to oil ni. So korang boleh tengok lah. Okay, so alright, so itu adalah direction kita untuk oil lah. Maksudnya dia mungkin akan bergerak dalam ranging dulu. Dia bergerak dalam ranging dulu dan dia mungkin akan, kalau dia break, dan barulah kita nak target on oil punya sektor lah. Sebabkan sekarang ni kita tak tahu lagi, dia tak ada satu clear. Memang dia akan bergerak dalam keadaan ranging dulu sebelum dia nak push price ke atas dulu guys. Alright, banyak stok tengah diskaun sekarang, nampak macam dah lepas healthy correction. Yes, betul. Banyak sekarang tengah ni, macam kita bagi tahu tadi lah. Macam kita beritahu tadi lah, patutnya kita kena beli dekat bawah tu, bukannya kita beli masa dia dah naik ke atas ni lah. Sekarang ni dia dah dengan fasa, dia dah tengah rebound, dia dah almost nak hit kita punya target dah ni. So kena berjaga-jaga juga sekarang ni. Maksudnya sekarang ni baru nak beli agak tak selamat juga. Maksudnya kita kena tengok mana yang saham-saham yang betul-betul dia dah start baru nak reverse je, baru kita boleh masuk lah. Alright, so kita nak tengok on FCPO kejap guys. Oh mantul guys, nampak ni guys. FCPO pun macam saya bagi tahu last week, kita target dia nak buat reversal ke bawah lah. Sebabkan 4,500 ni adalah harga resisten yang tertinggi guys. Maksudnya dia tak pernah break lagi sebelum ni. Nampak ni. So dia memang mungkin akan agak susah sikit lah dia nak break. Dia memang susah sikit dia nak break. So mesti dia akan touch dulu dan dia akan tarik dulu. So ini adalah 4,500 ni adalah harga yang tertinggi pernah crude palm oil pergilah 4,500 ni. So sekarang ni dia tengah buat pullback and then mencari dia punya trend line ni balik. So apa yang kita nampak sekarang ni, mungkin dia akan buat reverse sekali lagi, dia akan cuba sekali lagi ke area 4,500 ni, dan dekat sini lah kita akan tunggu sama ada dia ada buat reversal, dia nak jatuh ke bawah, ataupun dia buat satu momentum dia nak teruskan kenaikan. Tapi kalau dia break this level, maksudnya dia memang kuat boleh naik. Mungkin dia boleh pergi ke paras 5,000 pula guys. Kalau dia berjaya break this level. Sebabkan area 4,500 ni adalah area yang tertinggi yang pernah dia pergilah. Kalau anda tengok sekarang ni memang komoditi punya harga memang sekarang ni memang gila babas guys. Kalau kita tengok ni, saya nak tunjuk saringan sikit. Wheat ni adalah gandum lah. So kalau anda pernah tengok, which is harga yang tertinggi sebelum ni yang anda pernah pergi pun adalah di paras $600 je guys. Lepas COVID punya hal ni pergi mencanak kan, 2 kali ganda dah 700 lah. Soybean pun the same thing juga kan. Maksudnya memang komoditi market ni dia dah start mengganas guys. So mungkin juga kalau contohnya dia break this level, memang dia boleh pergi lagi ke atas lah. So itulah sekarang ni. Tapi for this time being, apa yang kita nampak, dia mungkin boleh touch dulu dekat 4,500 ni, dan dekat sini lah kita akan tengok ada berlaku shooting star ke, dia nak jatuh kat bawah ke, ataupun dia nak teruskan kenaikan ke atas. So kita akan tengok dekat sini. So tapi sekarang ni ini adalah signal dia dah start, mungkin dia nak reverse naik balik ke atas lah. Alright. Okay. So itu saja untuk sesi saya. Lama juga tu. Okay. So itu je untuk sesi saya. Hopefully dapat dapat sikitlah info untuk anda trading nanti. Okay guys, so kita nak pass kepada kita punya Fadil. Sebabkan saya pun dah terambil masa agak panjang juga tu. Alright guys. Assalamualaikum. Okay, alright. Terima kasih Tuan Lokman. Itu dia. Mentang-mentang esok cuti kan. So masing-masing cerita, tak ingat dunia. Satu sebab Alhamdulillah lah. And macam Tuan Lokman duk ulang banyak kali tadi. Exactly. I told you. See my level. Kau mampu. Kau sekolah tak? Jangan. Alright. So adakah Tuan Lokman ini adalah sepatutnya kita angkat untuk menjadi ahli nujum negara kan? Asal dia buat lukis-lukis je, exactly kan, jadi macam itu. Tidak guys, right? Semua tu hanyalah berlaku disebabkan apa? Satu, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. Yang keduanya adalah disebabkan pengalaman, dari segi effort. Okay. So kita technical analysis, kita tengok chart ni dia based on probability. So ada kalanya menjadi, ada kalanya tak menjadi.
Tapi bila kita dah mahir dalam satu-satu perkara, insya-Allah in terms of kita punya probability daripada kajian-kajian yang telah kita buat, dia akan pergi mengikut direction yang telah pun kita predict lah, right? Tapi nak kata 100% tu tidak. Okay, mungkin sama ada dia cepat ataupun lambat. Alright, so adakah anda mendengar suara saya untuk sesi yang ketiga ni? Right? Saya tengok banyak yang sangkut-sangkut kan. Okay, so siapa yang sangkut-sangkut tu mungkin mana yang online ataupun tengok sesi live ni menggunakan PC ataupun laptop. Saya tengok banyak yang kalau kita guna phone ataupun smartphone mungkin clear, tak ada yang sangkut-sangkut tu lah, insya-Allah. Mungkin sekarang ni waktu PKP kan, so banyak besok pula cuti, so banyak live, so traffic jam. Okay. Alright, so untuk update Forbusa Malaysia, macam biasa sebelum tu bagi siapa yang masih lagi bersama kita, teruskan like, teruskan komen apa-apa saja soalan dan juga teruskan share, okay? Share lagi, share 1, share 2, share 3. So jom kita tengok apa cerita untuk pasaran saham bursa hari ini. Jam Sedania. Sedania. Okay, so untuk hari ini kita dapat lihat FBM KLCI hijau, naik 6 poin, tak banyak lah, 0.38 mata. Hari ini volume yang didagangkan ada sebanyak 6.3 bilion dan value sebanyak 3.8. Okay, so dalam for the past 1 to 2 month ni, walaupun pergerakan harga saham tu boleh dikatakan agak roller coaster, agak lemah sikit, tapi in terms of value dan juga volume didagangkan dalam market masih lagi steady tapi ikut pada norma baharu lah. So on average ranging dalam 5 ke 7 bilion on every day. Okay, cuma sebelum ni hari ni naik 1000 counter, besoknya jatuh 1000 counter. Lepas tu lusa naik balik 1000 counter. So dia punya cerita dia macam tu. Alright. So alhamdulillah minggu ni selepas berlakunya roller coaster, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, macam hidup kita jugalah, tak selalunya kita ni berada di atas kan. So harga saham tu pun dia macam tu jugalah dalam semenjak 2 menjak ni kan. Tetapi minggu ni hari Isnin alhamdulillah kita dapat lihat banyak mana saham-saham yang telah buat kejatuhan sebelum ni membuat satu pergerakan ataupun penampakan bunga-bunga untuk dia nak rebound balik, especially untuk kaunter-kaunter yang dah banyak jatuh lah kan. Kita boleh tengok saham-saham teknologi, saham-saham steel, saham-saham energi, minyak. Okay. So untuk minggu ni antara saham-saham yang mantul antaranya adalah macam tadi ada yang komen kan, Sedania. Okay. Sedania. No, tu dia daripada harga apa ni? Daripada harga dia 20 sen lah. 20 sen ni kalau siapa yang memang betul-betul dia ini bukan ahli nujum negara. Ini namanya ahli nujum dunia. Dia betul-betul dapat beli pada harga 20 sen. So ini siapa yang dapat beli pada harga 20 sen ni memang saya tabik lah. Malu memang power bit. Okay, tapi sebagai penganalisis teknikal ataupun sebagai chartis, kita cuma dapat menghidu ataupun membuat analisis bila dia membuat pergerakan yang pertama. Sebab sebelum ni tak ada volume pun kan. So yang first round tak apa, jangan kejar, ditarik dulu buat correction. Okay, so Tuan Lokman kita ada share kajian tu untuk Sedania ni, waktu tu harga dia 26 sen setengah. Okay, 26 sen setengah, mana? Ni dia. Okay, 27 April. Kita tunjuk Syah. Okay, so based on H1, entry price 26. Okay, so basically semua target price dah pun achieve lah untuk Sedania ni kan. Okay, so kita bukannya membeli ataupun membuat keputusan untuk membeli satu-satu saham tu bila dia berada di puncak-puncak, tidak. Okay, sebab apa? Rukun ataupun hukum hukum pasaran saham, especially untuk saham bursa Malaysia lah, kebiasaannya ataupun most of the time bila dia membuat satu
pacak-pacak macam ni, dia tidak akan pacak dan pacak lagi lah. Okay, so dia akan on short term dia akan membuat correction dulu. So waktu dia buat correction, waktu dia tengah bertenang-tenang, itulah sepatutnya waktu untuk kita membeli, kan? Tapi kebanyakannya kita ni jenis tak sabar, kan? Tengok harga ni naik, besok naik lagi. So kita dah jadi macam tak kira lah, apa nak jadilah, kan? Tak boleh terlepas peluang ni. Semalam dah limit up, kemarin limit up, so esok takkan tak boleh limit up. Okay, so orang cakap tetapi apa yang berlaku adalah walaupun kita dah berbuih mulut ni, advice, membebel dalam grup, membebel dalam sesi live macam gini, kan? Jangan kejar harga, jangan beli pucuk. Tapi ada juga orang segelintir lah, bukan semua, segelintir yang nakal. So apa dia buat? Dia beli senyap-senyap. Dia beli senyap-senyap, cakap Tuan Rumazuki ke ataupun Sterling ni semua tak boleh pakai lah. Cakap tak boleh beli, esok naik lagi juga, kan? Right? So apa dia buat? Dia pun beli. Bila dia beli, esoknya jatuh pula, kan? So dia dah mula panik. So dia jual. Dia jual pun senyap-senyap lah, kan? So maksudnya terciduk. Okey, bila terciduk, habis tu apa yang berlaku? Dengan dia senyap terus merajuk, dah tak nak trade. Cakap pasaran saham ni bukan untuk akulah, aku tak sesuai untuk pasaran saham. Tapi sedangkan diri sendiri yang tak nak ikut rules, yang orang kata terlalu ikutkan emosi, kan? Tapi sebenarnya kalau katakanlah dia trade mengikut trading plan yang telah pun ditetapkan, so apa yang berlaku adalah harga saham ni alhamdulillah, tapi dia ambil masa sikit lah. Bukannya beli hari ni besok kaya, beli hari ni besok limit up, kan? So dia dah terus limit up, alhamdulillah dah hit semua target price, breakout pula. Breakout 1, 2 dan 3 hari. So 3 hari dia dah membuat kenaikan yang begitu dahsyat lah. So the rest for now, kalau you tanya saya sedang boleh beli lagi ke tidak, bagi saya siapa yang dah ada position, yang dah jual pun tahniah, yang penting you untung, tak kisahlah you jual cepat sangat ke apa ke, yang penting untung daripada orang lain beli kena cut loss, kan? Sebab apa? Sebab beli harga pucuk. Alright, so itu case untuk Sedania. So untuk Sedania sekarang ni kita kalau nak beli memang not recommended, bukannya highly recommended, highly not recommended. Sebab apa? Kita fikirkan dari segi risiko dengan potensi reward. Walaupun bila orang tengok limit up ni kan, sekarang ni pantang kalau katakanlah ada counter naik limit up ataupun ada counter buat kenaikan yang dahsyat, so orang akan cakap ini adalah the next data prep. Agak harga naik lebih sikit je, ini adalah the next data prep. Tapi apa yang berlaku pada data prep, orang tak tengok, dia cuma tengok on kenaikan saja. Macam mana dia punya kejatuhan tu, orang tak ambil kira, tak ambil pot lah. Okay? So itu adalah antara benda-benda yang kita kena ambil pot. So, dalam kita trading saham, tak kisah sama ada di Bursa Malaysia ataupun di global, kita jangan terlalu fikirkan, memanglah semua orang nak untung, semua orang nak profit ribu-riban, kan? Tapi kita kena fikir on a split second, kita kena fikir pasal kita punya risiko. Berapa banyak risiko kalau kita masuk kita punya position ni. Alright, itu untuk Sedania. Dan hari ni pun ada juga ramai juga counter-counter murah yang start mencucuk cakap ni the next data prep juga, kan? Ataupun the next Sedania, limit up. Antaranya adalah saham Peacock. Okay, saham Peacock ni sebelum ni memang sideways saja, volume pun tak ada. Just recently saja mungkin ada game ataupun ada orang yang push saham ni. Tapi untuk saham yang jenis pacak-pacak macam ni, this is not the share ataupun the game yang kita Stallion Brothers selalu advise ataupun selalu approach kita punya klien ataupun kita punya students lah. Okay, so antara saham-saham yang lain yang hari ni hit TP antaranya Sensoft. Okay, Sensoft entry kita 30-35 sen, sekarang dah 45 sen. Alright, alhamdulillah. Apa lagi yang hit TP? Sasbadi. Okay, Sasbadi. Alright, masa dia buat correction ni,
So dia buat correction ni, entry dalam 20, 22. Right, hari ni highest dia pergi 28. Tapi walaupun kita cakap highest pergi 28, dah hit 27 tadi, ada juga yang baru nak beli. So bila dia beli pada harga 27, just imagine hari ni tutup harga 24. Kan? Memang in mid term ataupun in near term, saham ni mungkin akan buat kenaikan further punya movement. Tapi tak ramai orang yang mempunyai kesabaran ataupun keimanan yang tinggi bila dia beli harga tinggi, harga saham jatuh, dia dah cepat orang kata panik. Dia panik jual. Lepas jual elok je saham tu membuat kenaikan balik kan. Alright. So untuk sekarang ni apa saham-saham yang menjadi pilihan? Yang saya cakap tadi, saham-saham teknologi dan juga saham-saham steel, saham metal menjadi pilihan lah buat masa sekarang. Tapi kalau kita tengok saham-saham teknologi, contohnya ini kita tengok saham-saham yang besar dululah, saham-saham besar dulu. Alright, antaranya seperti Greetech. Okay, untuk Greetech sebelum ni memang mantul. Alright, so cuma sekarang ni dia back to dia punya support area balik. Dia back to dia punya support area balik selepas satu kenaikan yang dahsyat. Tapi ini adjusted chart lah. Sebenarnya pergerakan harga yang sebenarnya dah naik lebih daripada ni. Cuma ini yang kita nampak dalam chart ni adalah adjusted chart. So sekarang dia berada dalam previous consider resistance dan turns to support area pada harga RM5. Cuma sekarang ni sama ada harga RM5 ni boleh maintain untuk dia nak rebound balik mencari dia punya previous resistance. Itu kita sama-sama doakan dan itu pun yang kita harapkan. Okay, sebab apa, saham-saham teknologi ni dah lama dah tidur kan. So kita try untuk collect, try to buy at support ataupun strong support area. Contohnya macam revenue juga. Revenue sebelum ni entry pada area sini buy on dip, dah hit semua target price. Dia buat correction back to previous support area kan, 1718 ni, dan rebound balik. So kita harapkan dia punya rebound ni kali ini rebound dia betul-betul jujur lah. So jujurlah padaku kali ini kan. Dah pening lah ni kan. Sekejap hari ni naik, besok jatuh, hari ni naik, besok jatuh. Kejap lockdown, kejap tak lockdown. Ini nasib baik sekarang ni yang kabinet tutup. Kalau kabinet buka juga, mungkin lagi banyak lah uncertainty yang berlaku dalam pasaran saham. Alright, Penta. Orang tanya Penta. Jom kita tengok Penta. Penta pun dalam list Kabinet apa tu kabinet? Kabinet rumah. Sekarang ni PKP kan. PKP, so ramai orang renovate. So banyak kabinet rumah sekarang ni tengah laku. Macam-macam colour, macam-macam pattern ada. Okay. Untuk Penta basically sekarang ni dia berada dalam ranging RM4, RM4.5 ke RM5. Alright. So kita mengharapkan dia punya support area sekarang ni adalah support area yang strong untuk dia nak rebound balik. Alright, tapi kalau siapa yang terlepas, kalau dia dah rebound balik dengan jayanya ataupun dengan kuatnya, jangan risau. Sebab apa, pasaran saham ni kalau dia naik pun dia takkan terus naik terus non-stop, dia akan buat correction. So kita tunggu setup ataupun area yang baru untuk kita nak entry. Sikit lagi cecah stop loss. So counter apa tu? AirAsia. Okey, jom kita tengok AirAsia. Untuk counter AirAsia, okey. AirAsia sekarang ni dia berada di dalam support area 80 sen kepada 90 sen. So dia more to sideways lah. Okay. Kalau nak beli, boleh try to buy at support sama ada dalam area 80 ke 85 ni. Okay. Tapi untuk confirmation untuk counter AirAsia ni, dia boleh rebound dengan strong. In short term, dia kena pecahkan resistance 90 sen ni dulu. Okay. AirAsia kalau ikut chart nampak memang cantik, tapi untuk dia punya adik-beradik dia, AirAsia X baru-baru ni ada reported satu news katakan dia rugi yang agak
signifikan jugalah. So mungkin untuk saham Asia buat masa sekarang, untuk dia nak naik balik dengan jayanya agak ambil masa dululah, alright. Tapi boleh masukkan dalam kita punya watchlist untuk kita tengok kalau katakanlah dia dapat break bawah 90 sen ni, baru ada momentum ataupun confirmation yang kuat untuk dia nak rebound balik mencari previous resistance area. Alright. Ucrest. Okay, so jom kita tengok apa saham-saham lain. Selain daripada Sasbadi tadi kan. Saham-saham lain, Sasbadi, dia punya kenaikan kalau kita tengok ni tadi daripada harga 26 sen. 26 sen highest 115 nanti tadi close 12 lah. So dia punya ROI kat situ dah lebih 300%. Itu kalau, okay. Siapa yang memang betul-betul hold dapat jual betul-betul tadi pada harga RM2, tahniah. Alright, tapi kalau katakanlah majority of my clients pun yang mana sempat beli ataupun beli dalam harga tinggi sikit 30, 35, mostly ada yang dah jual, ada yang dah jual separuh, ada yang tinggalkan lagi sikit je. Okay, so yang betul-betul beli pada harga 26, jual pada harga RM1 lebih ni, exactly ataupun sekarang ni masih lagi hold, tak banyak lah. Sebab apa? Tak ramai orang yang ada kekuatan untuk nak hold. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita tengok 100% pun dah cukup dah kan. Nak pula dalam keadaan market sekarang ni. Okay, so untuk Ucrest, tadi ada yang bertanya, Ucrest dia dah hit second target price kita. Okay, daripada harga 33 sen dah sampai kepada 45 sen. So untuk sekarang kalau katakanlah nak hold lagi Ucrest, immediate support dia dah pada area 40 sen. So selagi dia boleh maintain at bawah area 40 sen ni, dia akan ada momentum untuk teruskan lagi dia punya kenaikan mencari next ataupun next target ataupun next direction. Okay, kalau ikut kita punya trading plan dekat sini, next target dia pada harga 49 sen setengah dan juga 54 sen setengah. Okay. Dan apa lagi counter lain, Sensoft, alright, 33% masa seminggu. Sasbadi jadilah kan dapat dalam 25% untuk orang kata bonus selepas hari raya. Okay, alright, so itu adalah antara update untuk pasaran saham bursa hari ini. By the way, besok bursa cuti dan tutup terus kau. Alright, cuti dan tutup, esok public holiday. So besok jangan ada yang nak tekan-tekan kenapa tak boleh beli, kenapa tak boleh jual. Besok market tutup. Alright, so kita nak sambung untuk bursa, kita akan sambung pada hari Khamis. Boleh lah. Alright, so itu saja daripada saya. Saya akan pass kepada sahabat saya Al-Fadil, Tuan Guru, Al-Mursyid, Saudara Reza untuk sesi yang seterusnya. Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar? Anda boleh dengar saya? Come on guys, semangat sikit guys. Sekarang pukul 10.30 dah. Market dah sejam buka. Ini nak beli apa pula hari ni kan? Kasih semangat sikit guys. Semua pun duduk rumah je kan. So jadi bila duduk rumah ni kita kena semangat sikit guys. Ambil aura-aura daripada sahabat-sahabat kita kan. Speaker-speaker dari Mazuki, Lokman, Tuan Hafiz. Bila kita boring-boring ni, kita banyak buat kajian. So jadi saya nak bagi tips sikit. So waktu yang kita boleh kata waktu lapang lah. Bukan nak cakap lapang, masih saya faham ramai lagi yang masih kerja kat rumah kan, work from home. Tapi malam-malam macam ni apa yang patut kita buat? Sebagai seorang trader biasanya kita buat screening lah. Kalau macam siang hari you all biasa sekarang ni kita dah boleh potong dah waktu-waktu jam kita, betul. Jam dekat kat luar ataupun pergi makan malam-malam dengan family dah tak ada. So jadi biasanya ramai akan ada masa yang free. Lepas maghrib, lepas isyak ramai masa free. Jadi saya bagi tips lah macam mana you all nak cari saham. First kali pentingnya tengok chart. Bertepatan dengan tajuk kita. Sebab apa? Sebab bila ramai orang dia tanya kan nak beli apa hari ni. Sebenarnya jawapan dia tu tak cantik sebenarnya. Soalan tu bukanlah cakap tak betul. Tapi biasanya orang yang dah belajar macam student trader saya yakin dia akan tengok chart dulu. Lepas tu dia baru tahu apa nak beli. Paling cara mudah dia tengok WhatsApp group, dia tunggu untuk guru apa yang nak beli. So jadi itu main jahat sikit. Tapi nak bagi tahu dekat semua orang. Biasanya kita screen chart dulu. Bila kita screen ni macam mana kita nak screen? Kadang kita boleh screen by sector.
Sektor ni macam mana? Maknanya kalau kita tengok sektor oil and gas, lepas tu kadang kita check sektor teknologi, kita check sektor healthcare. So setiap sektor ni kadang-kadang chat mereka ni dia berjemaah tau. Kalau macam teknologi naik, dia berjemaah, geng-geng teknologi semua naik. Biasa macam tu. Memang ada yang derhaka sikit daripada geng-geng lain. Tapi biasanya ikut lebih kurang sama. So macam daripada 100 syarikat teknologi, biasanya kalau semua naik, kalau kita tengok 80% 80 syarikat tu mesti naik. 20% atau 20 syarikat ni je yang black sheep lah. Dia tak ikut. Tapi majoriti akan ikut. So that's why kita cari leader. Bila kita tengok chart, kita cari apa? Kita cari leader. Bila kita buka sektor teknologi, leader apa? Leader dia dalam Dow Jones biasa dah nampak sektor teknologi. Siapa ada dalam leader teknologi? Microsoft, Intel. Dua ni dah leader besar dah. Kalau S&P 500 kita ada apa? Kita ada lagi Amazon teknologi juga. Lebih kurang lah walaupun dia services, teknologi, cloud kan. Geng-geng cloud computing. So lepas tu kita ada Tesla lagi. Electric vehicle pun teknologi side sikit. Walaupun memanglah dia dalam automotif tapi dia ada related dengan teknologi. So dari situ kita tengok 5 stok kita dah boleh agak dah. Sebenarnya teknologi akan naik banyak. So jadi itu yang saya nak bagi tips lah kepada you all. Maknanya itu pentingnya tengok chart. Sangkut-sangkut sikit Alamak, saya kena cakap slow-slow saya rasa. Okay, so jadi tips lain je adalah macam mana kita nak mulakan. Waktu pukul apa yang paling cantik, ideal untuk kita screening. Biasanya waktu sebelum market buka. Kalau market buka 9.30, lepas isyak pukul 9 cantik lah. Kan kita boleh buat screening. Screening berapa lama? Perlu sejam ke? Tak perlu. Sebenarnya screening 15 minit dah boleh. Kalau orang dah expert, 5 minit, 10 minit, klik. Dia dah tahu dah, ini tak boleh beli, ni boleh beli, ni tak boleh beli, ni boleh beli. So ni tu tips-tips pada mungkin ada orang baru kat sini dan juga orang-orang lama. Saya just nak refresh balik lah. Macam mana cara kita tengok chart, tambah lagi pula time PKP, malam-malam insyaAllah ramai yang free. Dengan family, dia benda tak ada buat apa-apa tu, better buat kerja screening. Kerja screening ni buatkan kita akan jadi seorang yang expert dalam memilih saham. Bila kita expert dalam memilih saham, kita dah pakar dalam memilih saham, biasanya insyaAllah dia akan pakar dalam strategi dan money management sekali. Memang money management paling penting. Tapi biasanya satu level orang yang naik level tinggi lah. Maknanya level yang macam dia tak nak duduk ditakut lama sebagai investor biasa. Dia nak jadi orang yang luar biasa. Maknanya menjadi seorang yang jadi rujukan. Kawan-kawan kadang tanya, stok apa boleh beli? So maknanya dah kawan-kawan dah start percaya dengan analisis kita. Maknanya you kena banyak praktis. Benda ni macam main bola je. Praktis. Walaupun memang cakap talent kena ada. Bagi saya talent tu datang dari praktis. Bila dia praktis, rajin membaca. So jadi dia akan dapat. Yang kedua membaca lah. Tips saya yang kedua adalah banyakkan membaca. Baca buku-buku pasal saham. Biasanya buku pasal saham, kalau you all nak baca, jangan baca nak beli macam mana. Dia lain pula. Kalau baca buku ni, kena baca macam mana sifat seorang trader. Dia bukannya macam mana nak entry. Kadang-kadang ada orang beli buku how to buy stock during low. Contohnya how to buy stock during recession ke. Sebenarnya buku macam tu tak berapa ngam. Sebab setiap situasi keadaan market ni akan berbeza. For sure punya. Jadi saya ambil saranan, bila baca buku tentang orang ke ataupun tentang market player, biasanya banyak tengok apa pengalaman trader tu sendiri. Macam mana cara dia tengok chart. Kadang-kadang macam bila dia tengok chart tengah naik. Apa dia buat? Dia tunggu ke dia kejar? So jadi itu yang sebenarnya intipati paling penting kalau you guys baca buku. Jangan baca buku, kalau boleh jangan baca buku pasal strategi dulu. Banyakkan baca buku pasal macam mana dia handle emosi melalui bila dia tengok chart. So jadi itu tips dari saya sajalah nak share tips sebab kita pun panjang kan sampai pukul 12 kan hari ni. So jadi esok cuti kan katakan, lepas tu PKP lagi. So jadi saya itu dua tips yang saya mukadimah saya nak share dengan guys. Okay, stok apa nak beli? Stok apa nak beli ini bukan nak suruh beli. Tapi nak tengoklah sikit apa orang kata stok-stok yang menarik untuk you guys tengok. Alright. First stock yang you all kena perhati adalah stok yang keluarkan earnings. Alright. First stock yang keluarkan earnings ada 2 minggu ni, Nvidia dan juga CRM, Salesforce. Right. Okay. Saya review Salesforce dulu. Earnings dia 27 Mei. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia dah berlaku kenaikan seminggu sebelum earnings. Ini yang maknanya profit sebelum earnings. Ada orang dah profit ni. Kalau dia trader ni, dia boleh profit. Memang saya tak nafikan. Tapi sama ada kita buat atau tak buat je lah. Tapi nak cerita kat sini, boleh buat tak duit. Dia sebenarnya ada cara dia.
Kalau waktu earnings ni ada cara dia nak buat duit. So jadi kadang-kadang ada orang dia nak fight earnings, maknanya dia kena tunggu sama ada gap up atau gap down. Itu pula persoalan nombor 2. Which is saya tak berapa sarankan lah waktu-waktu macam ni sebenarnya masuk 2 minggu awal lebih mujarab. So jadi ini sales force. So jadi kalau orang tanya saya, boleh gap up ke gap down? Kita tak tahu. Tapi berdasarkan tengok pada technical, kita dah tak boleh pakai sangat sebab dia nak keluar earnings. Tapi kalau tengok technical, dia perlukan breakout 232 ni. Kadang-kadang boleh jadi gap up yang berlaku pada earnings ni, dia boleh fight terus. Harga 240 ni. Boleh jadi dia breakout daripada trend line dia. Boleh jadi. Right. So jadi cuma kita tak tahulah sama ada nak gap up atau gap down. Itu saja. Lepas tu satu lagi stock yang keluar ke earnings adalah Nvidia, guys. Alright, Nvidia. So di Nvidia 26. Alright, Nvidia 26. So jadi watch out lah. Tapi macam saya cakap tadi, dia berbalik kepada apa yang akan dilakukan oleh Nvidia, sama ada profitable ke atau tidak profitable syarikat ni. Itu bergantung kepada keputusan announcement earnings dia. Kalau baik, baiklah dia. Kalau tak baik, terciduk juga kan. Cuma kita tak tahulah sama nak gap out atau gap down. Alright, so jadi inilah cerita Nvidia. Alright, antara saham pilihan saya. Alright, saham pilihan saya. First kali saya nak tengok saham yang saya dah cerita hari tu. Last week saya ada bagi. Saham Intel, dah naik dah pun saham Intel. Lepas tu saya ada cerita saham apa satu saham TWO, 7 Ink. 7 Ink saya cerita, 2 saham ni. So jadi 7 Ink ni masih lagi dia sama-sama. Tapi baguslah, maknanya kalau yang siapa yang beli last week, area jatuh ni, maknanya dia tengah untung lah. Tetapi tak banyak lah lagi. Sebab apa, sekarang ni dia tengah sideways dekat 36 ni, which is dia buat benda yang baik. Baik maksud apa? Dia bertenang. Bila bertenang ni, tak mustahil dia boleh breakout. Cuma kalau untuk orang yang tanya saya, kalau dia breakout ni maknanya kuat lah dekat sini, 37.5 ni. Tapi siapa yang nak bertenang, boleh collect slow-slow je. Relax. 7 Ink. So ini ada jadi stok yang saya dah share. Tapi stok baru antaranya adalah saya nak share dengan you all Dexcom. Alright, Dexcom ni salah satu syarikat sebenarnya dia buat, alamak dah naik ya pula. Aduh, semalam saya review. Semalam saya screen benda ni. Saya ingat nak share hari ni. Tetapi dah terpacak semalam 4% pula almost. Sebab masa dia tengah jatuh ni saya screen 21 semalam lah saya screen. Saya nampak taklah jauh sangat. Hari dah jauh lah. Tak apalah guys. Tapi just nak share lah. Kalau mana tahu dia boleh jadi macam ni. Ikutkan ni tak payah nak kejar ni. Sebab dia dah jauh menjauhi support level. Dexcom ni saham yang dia boleh check kencing manis. Tapi guna teknologi. Maknanya guna apps. Dia ada dipakai 5G dia punya teknologi baru. Dia tak payah ambil darah dah. Dia memang macam you all macam thumb macam tu je. So jadi dia dah boleh detect and then dia dah boleh buat bacaan sepanjang hidup kita punya kencing manis. So jadi nak jaga pengawalan dan sebagainya, dia boleh jaga melalui app saja. So jadi Dexcom ni power. So dia memang buat device, tu, tetapi dia dah berteknologikan device tu. So jadi sebenarnya kita pun tahu penyakit-penyakit macam kencing manis ni semua memang penyakit-penyakit yang memang normal lah kan. Tambah lagi kat Malaysia. So jadi dekat situlah profit dia orang dah sampai tu. Banyak orang kata banyak orang yang memerlukan perkhidmatan teknologi dia. So jadi ni Dexcom. Dia merevolusikan lah, maknanya nak track down penyakit kepada orang ramai. Alright guys, kalau you all ada stok, sila tulis, nanti insyaAllah saya review. Alright. Okay, 1-2 stok mana tahu kan. Okay, saya nak share lagi stok. Saya ada stok satu Baba ni. Alright, sebenarnya ada salah seorang sahabat saya iaitu Tuan Beshti dalam grup traders tanya, macam mana Alibaba sekarang ni, adakah isu dengan China tu dah settle belum? Okay. Sebenarnya isu dengan China tu April lagi hari tu dah settle lah. Sebulan lepas lah. Sebenarnya dah settle. Dia bayar berapa itu saya lupa. Dia ada bayar amount. Saya lupa bilion berapa RMB kepada kerajaan China sebab anti monopoli tu. Lepas tu bila dia dah bayar denda, lepas tu kira dah tak ada isu lah. Sekarang bila tak ada isu pula, kejatuhan melampau berlaku kan. So jadi bagi saya ini tarikan heavy selling daripada investor saja. Kan, sebab hari tu pun bulan 5 memang banyak stok jatuh. So berjemaah lah jatuh. Ikutkan masa dekat sini saya dah nampak dia entry yang cantik untuk dia berdesup naik atas tau. Dia tutup gap. Sekali bulan 5 kan lemau. Start bulan 5 zap jatuh. So jadi itu agak malang sebab dia ikut overall market lah. Maksud dia tengah ikut overall market. So jadi dekat situlah agak kurang sikit. Dia nak pergi jauh kan. So jadi tapi apa pun isu dengan China settle untuk Alibaba ni. Sekarang ni kita tunggu dia nak naik je sebenarnya. Sebab dekat support level ni kuat ni. 210 ni memang support level yang kuat.
So jadi dekat sini kita kena banyakkan bersabar Alibaba ni. Alright. So jadi watchlist kita yang kedua. Lepas tu yang ketiga JD.com. Saya nampak ini pun salah satu watchlist yang baik juga guys. Yang best JD ni dia terapung lagi. Dia buat macam island ni dia terapung. So hopefully kalau market cun market China pun cun, overall market pun steady, tak mustahil dia boleh buat comeback ni untuk berdesuk balik. Cuma dia tengah bertenang ni. Dia nak kena break trend line dia dulu ni. Dia nak bertenang dulu ni. So jadi tapi 67.67 ni support level yang kuat. So jadi okey lah. Tak apa jauh sangat. Sekali ikut kat sini kejatuhan dia dah berapa persen 40% ada tak? Almost 40% lah. So jadi okey lah. Dia kalau stop power jatuh 40%, 50%, maknanya itu memang low level lah. Cuma kena kesabaran lah. Kena kesabaran. Okay, kalau kita tengok chart macam ni lah. Ilmu tengok chart ni. Dia memberi manfaat bagi kita. Maknanya kita nak tahu entry bila. Kalau macam saya tahulah sama ada nak entry ke tak nak entry ni. Alright, ada orang minta review Pfizer. Okay. Tak ada masalah Pfizer. Pfizer India pula saya pergi. Sekejap. Pfizer Amerika. Okay. Alright. So jadi sekarang ni Pfizer nampak dia nak pull back sikit lah. Bagi saya normal lah. Dia dah naik banyak ni babe. Ini daripada 33 bagi 18% dalam masa 2 bulan. Banyak lah ni. So jadi kat sini saya rasa tak mustahil kalau dia jatuh sampai 38. Cuma adakah potensi dia balik? Yes. Ada potensi dia pergi balik lah. Kita pun tahu sekarang ni suntikan pun dah berjalan kat satu dunia. Macam Malaysia kita pun dah ada orang dah dapat suntikan Pfizer ni kan sampai 2 dos. So jadi dekat sini sudah ada masuk sikit lah. Kan ada negara-negara dah start bayar lah dekat dia orang. So jadi dah start tu profitability tu dah start nampak. Membuahkan hasil sebab dia orang pun nak buat clinical stage pasal vaksin ni semua kan kita pun tahu ambil masa kan. Dan bukan saja masa, duit. Jadi kat sini kita pun tahu dia adalah dapat pulangan sikit je lah bila kita semua negara order, mula-mula order. Bila dah sampai, dah suntik, mestilah kita bayar kan. Takkan kita order, dah makan tak bayar, lari. Dah suntik rakyat, lepas tu lari. Tak adalah macam tu. So maknanya saya jangkakan mereka ada lagi kelebihan untuk upside. Pertama dia nak pergi sampai 43 ni. Cuma bagi saya mungkin lah dalam masa terdekat ni dia akan pull back sikit. Itu saja. Alright. Okay, SQ. Baik, SQ ni menarik guys. Alamak. Cuma dia dah menjauhi sikit hari ni kan. Cuma bagi saya lah, waktu-waktu kat sini memang cantik lah. Ini macam pattern saham tadi lah. Saham apa tadi? Lupa pula. Saham Dexcom tadi. Lebih kurang. Support level dia pun lebih kurang sama. Bukan, maksud saya dia patuh kepada support level. Ni. Macam Dexcom tadi lah. Okay, baik. Square ni baik. Momentum tu ada tuan. Momentum tu ada. Baik. Mara tu Reza. Mara. Ingat Mara ke mana tu? Marathon Digital. Oh, ini lebih baik. Sebab dia belum naik lagi. Alright, saya nak check sikit lah. Boleh tak? Saya nak check sikit. Dia dah pull back. 60% ke pull back? Ini diskaun ni. Diskaun raya. Diskaun hari raya. Ini memang diskaun betul lah. Okay, Marathon ni ikutkan dia dah uptrend. Lepas tu dia dah mati lah. Dia kepada distribution. Ni fasa distribution. Maknanya fasa kejatuhan dia. Tapi biasa 60% ni dah teruk ni. Cuma fundamentally saya rasa kena kaji sikit. Kalau untuk orang kata beli untuk buat long term. Cuma bagi saya stok yang 60% kalau dia ada tanda-tanda dia nak breakout ke apa, short term sebenarnya boleh pakai. Sebab dia jatuh 60% ni banyak ni. Even dia jatuh 50% pun kita dah discount. 60% ni memang discount kau-kau lah. So jadi Mara Marathon, yes. Terbaik. Serius terbaik. Airbnb boleh. Airbnb. Okay, Airbnb ni sama juga macam Mara Marathon tadi. Cuma Airbnb ni dia macam kembali ke pangkal jalan ni. Saya tak ingat tapi maksud saya kat sini kembali ke pangkal jalan adalah ini area IPO. Area IPO. Okey, tapi kita pun tahu COVID menghentam Airbnb ni dengan dahsyatnya. Cuma okey ni pengalaman saya 210 jatuh 38. Okey. Kalau boleh biar dia jatuh sampai 50%. Daripada harga high dia. Okey, stok baru IPO ni pengalaman lah saja saya sharing kan. Stok yang baru IPO ni yang tak sampai setahun IPO, kalau dia dah naik lepas tu dia turun 50% daripada dia pergi highest tu, kebiasaannya ataupun harga IPO tu dia pergi 50%, antara duanya macam ni highest atas ke bawah almost 38. Maknanya kalau complete dia pergi $100 ke, contoh dia pergi $100, maknanya dia pergi daripada highest ke bawah 150%. Maknanya itu adalah saham yang berpotensi untuk dibeli sebab dia have discount biasanya. Tapi dengan syarat saham tu saham baru IPO lah.
saham baru IPO. Jangan saham dah 10 tahun IPO, dia tak dipakai dah. Saham 10 tahun IPO, dia game dia lain sikit. Boleh juga pakai teknik 50% tu, tapi kalau boleh saham IPO ni. Sebab dia saham baru, sebab dia belum naik banyak boleh kata. Potensi dia besar. So jadi ini antara, sebab Airbnb ni kita tahu potensi dia sangat baik. Tapi malangnya sebabkanlah COVID kan. Jadi tourism lock habis. So jadi mereka agak lah. Tapi saya yakinlah kita pun tahu pandemik ni satu hari akan berakhir. Wallahualam, cuma kita doa-doa lah. Tetapi berapa tahun dia? Mungkin 2 tahun, 3 tahun. So kalau lah Airbnb duduk di paras $100 untuk the next 2-3 years. And saya rasa the next 10 years pula, kan 10 tahun yang mendatang pula, saya rasa dia meletup balik. Ini personally lah saya nampak, sebab orang memang suka guna Airbnb. So pada hadapan manusia ni malaikat kiamat lah. Dia akan sentiasa maju dan maju dan maju. So di Airbnb ni orang dah tak duduk hotel. Orang guna Airbnb. Hotel pun letak dekat Airbnb kan. Kadang-kadang dia macam booking.com lah kat Malaysia ni kan. So Airbnb pakai kat luar. Right. So jadi itulah antara guys sharing daripada saya. So itulah antara saham-saham yang daripada saya. Saya rasa itu saja daripada saya. Mana kawan-kawan sahabat saya lain. Sebab guys, saya just nak bagi tahu juga, early bird sudah habis untuk kita punya duit saham. So jadi apa lagi yang ada ni Tuan Mazuki? Duit saham kita ni. Macam tadi ada orang tanya, best Sterling Brother, mestilah best. Kan bagus kan? Bagus bukan kita yang bagus lah. Alhamdulillah Allah bagi bagus. Habis. Tu Hafiz saya sempat tidur tu. Sempat dah bergumul dengan Adam tu kan. Habis. Promo sudah habis lah. Rugilah guys. Okay, kita kongsi last. Tadi siapa kita cakap nak bagi reopening names kan. Okay, satulah VFC US. VFC US ataupun VF Corp ni. VF Corp, siapa yang berminat jenama-jenama seperti Vans. Tahu Vans? Vans. Seperti North Face, ini adalah kepala dia. Timberland, inilah kepala dia guys. So orang kata ini adalah salah satu hot stocks yang digilai jerung, yang dikatakan boleh mendapat benefit daripada reopening name. VFC US dia satu spesies dengan Lululemon, Adidas, Puma, Nike. Dia satu geng lah tu. Maksudnya kalau benda tu naik, dia akan naik. Lain macam lah. Oh lama. Harga pun mampu milik. So dia punya rating pun memang tahun 4 kali bagi dividen tu. Jangan main tu. Ini steady. Adalah nak menjual lebih-lebih nanti kan. Dia macam PVH juga steady kan. Dia steady. Tapi dia lagi steady sebab earnings dia dah lepas. Masa lepas earnings tu dia jatuh banyak. Earnings okey, guidance pun okey, tapi dia jatuh banyak. So mungkin ada beberapa benda yang orang tak selesa. So ini adalah jatuhan ni saya nampak dengan peluang. 75 tu support level baik dia. So boleh orang kata boleh buat swing. Kalau ada H2 tu ni peluang anda lah. Alright, BFC. So ini adalah salah satu nama yang mungkin kita boleh review. Okay, Mazuki boleh ni review. BFC ni memang dekat support area, tapi jangan support dia bocor lah. So yang terbaik orang kata kena tunggu dulu, or lebih baik kita tunggu entry H2 untuk dapat confirmation untuk kita swing. Okay. So dalam market ni macam biasa, kita boleh list down kan apa nama-nama yang mungkin boleh pergi, tetapi pergerakan market ni di luar kawalan kita. Sebab tu technical tu adalah confirmation yang kita guna untuk increasekan probability macam Lokman cakap tadi. Dia tak ada ni confirm tak ada. Okay. Dia cuma probability punya game. Mungkin dekat dalam duit saham ni kita bagi sampai boleh nampak duit lah orang kata. Tapi nampak duit ke nampak duit? Nampak duit tu maksudnya lepas kita ajar, diorang dah boleh buat lah. Dah boleh duit kan? Ya, dua-dua. Dah duit. Duit mari. Kena do dulu, baru do. DO dulu, baru DU sampai. Jangan nanti dah duit. Aduh. Jangan dudu sudahlah. Macam itulah. So duit saham pun kita tengok tiket-tiket pun dah semakin berkurangan. So sekiranya kita dah habis untuk harga-harga discounted price tu, maknanya itu adalah yang terakhir lah. Alright.
Okay, by the way, untuk duit saham tu 26 Jun lah. Jangan kau ingat besok pula. Besok memang besok cuti. Tapi kita punya plan tu jalankan 26 Ada yang tunggu Jun. nanti. Mana ni Stalin tipu. Mana link ni tak bagi pun menipu. Bodoh. Sudah. Ada esok kita tengah tidur pukul 9, relax. Ada yang saya tanya, ada makan-makan tak? Makan-makan ada di rumah sendirilah. Sebab kita sajikan anda dengan ilmu-ilmu pasaran saham. Dan secara online di rumah masing-masing. Itulah, kita sajikan ilmu, kita tak sajikan makanan. Salah anggap tu. Nak belajar ke nak makan pun tak tahulah kan. Okey, so alhamdulillah hari ni sesi panjang kita punya live hari ni. Sampai Tuan Reza kita pun tadi hampir-hampir nak masuk ke topik yang lain bab akhirat pula tu kan. Sikit lagi tu. Sikit lagi tu tangkona. Itu kalau masuk tu pukul 12 tu kau ambil. Okey guys. Okay guys. Setakat tu dulu untuk hari ini. InsyaAllah Okay, kita akan mantap. bertemu dalam sesi yang akan Alright datang. guys, jangan lupa guys, kes tengah meningkat, jaga SOP guys. Ingat guys, SOP sunnah of prophet guys. Dia bukan biasa SOP. Sunnah of prophet guys, jaga guys. Pegang kuatnya. Bismillah. Cakap pandai tu. Okay. Okay guys. Assalamualaikum. Okay guys. Salam. Alright.